Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita malam ni ialah Ad-Da' wad-Dawa' oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dan pada malam ni kita masuk pada muka surat 39. Dalam kuliah yang lepas kita telah baca dan membincangkan tentang perenggan yang berkaitan dengan huruf sababiyah, huruf fa sababiyah yang menjelaskan sebab akibat. Dan kita ada baca dan menghuraikan tafsir Imam Ibn Kathir berkenaan dengan contoh-contoh ayat Quran yang dibawakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Jadi pada malam ni kita sambung perenggan yang tengah-tengah itu pada muka surat 39, terkadang dengan penyebutan lafaz lafaz lamma yang menerangkan ganjaran atau balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Quran dia bagi contoh lamma. Bila ada perkataan lamma, dia adalah menerangkan tentang ganjaran daripada Allah ataupun balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang dibawakan kepada kita oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ialah surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 55 yang mana Allah Ta'ala berfirman, falamma asafuna taqamna minhum, maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Itu contoh yang dibawakan kepada kita, yang kita baca malam ni oleh Imam Ibn Qayyim berkenaan dengan lafaz perkataan lamma. Ketika mereka buat kami murka, kami hukum mereka. Baik, sidang hadirin mukminin, kita lihat bagaimana ayat itu ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Macam mana Imam Ibn Kathir menghuraikan berkenaan dengan ayat ini. Baik, kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ayat ini dia ada kaitan dengan cerita musuh Allah Ta'ala, iaitu Fir'aun. Apabila kita lihat ayat-ayat sebelum itu, bermula daripada ayat 51. Siapa yang boleh rujuk Quran, dia boleh tengok sebelum itu ayat 51, 52, 53 sampai 55 contoh yang dibawakan kepada kita oleh Imam Ibn Qayyim. Daripada ayat 51, wa nada fir'aun fi qaumihi qala ya qaum, dan Fir'aun menyeru kaum dia. Fir'aun menyeru kaum dia. Wa nada Fir'aun. Fir'aun menyeru kaum dia. Dia kata apa? Wahai kaumku, ya qaum, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra,
wa hadhil anhar tajri min tahti. Dia kata, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dia kata, ni gaya orang sombong, orang angkuh. Dia bercakap tu dengan nada angkuh. Ni semua ni hak aku semua, dia kata. Kerajaan Mesir ni hak aku semua. Bukankah kerajaan Mesir ni milik aku? Dia kata. Lepas tu dia kata, wa hadhil anhar tajri min tahti. Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Itu cara sombong, kan? Cara sombong. Lepas tu dia kata, afala tubsirun, maka apakah kamu tidak melihatnya? Lepas tu lagi sombong dan beraninya Fir'aun itu pada ayat 52, tuan-tuan, surah Az-Zukhruf. Dia kata, am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Dia kata, bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Dia hina siapa, tuan-tuan? Dia hina Nabi Musa alaihi salam. Dia hina Nabi Musa alaihi salam. Sebab dia kata, kan, huwa mahin. Mahin ni hina. Mahin ni bahasa Arab. Mahin fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab mahin, kalau bahasa Melayu kita hina. Maka dia kata Nabi Musa tu hina, dia kata. Lepas tu dia tak cukup dia kata hina, dia kata wala yakadu yubin. Dan dia ni benda butir perkataan hak dia cakap tu tidak jelas, tidak clear. Tu kata Fir'aun dalam gaya dia yang menghina dan memperlekehkan Nabi Musa alaihi salam. Jadi itu yang menyebabkan bila kita belajar tafsir, tuan-tuan, perkataan wala yakadu yubin itu para ulama berbeza pendapat tentang apa yang dimaksudkan oleh Fir'aun bila dia kata Nabi Musa ni dia bercakap tidak jelas. Sebahagian mufassirun dia kata bahawa Nabi Musa ni gagap, dia tak boleh nak bercakap, gagap, tak keluar perkataan, tak keluar, gagap. Sebahagian kata Nabi Musa ni gagap. Sebab tu doa yang kita duk selalu baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebahagian kata bila kita gagap, kita tak boleh nak cakap, kita takut dekat orang dan sebagainya, kita baca doa Nabi Musa ni. Tapi pendapat ni tidak kuat, kan? Pendapat ni tidak kuat. Sebahagian yang lagi kata maksud apa yang dimaksudkan oleh Fir'aun bila dia kata wala yakadu yubin, dan maksudnya dia kata Nabi Musa ni bila dia bercakap, butir perkataan tu dia ada pelat dia, dia tidak fasih bila disebut perkataan. Kalau kita tengok kawan-kawan kita bercakap, kan, ada orang dia bercakap tu fasih, kita dengar cara dia sebut tu sedap. Sama macam ustaz-ustaz duk kuliah apa, kalau tuan-tuan tengok compare ustaz-ustaz yang duk bagi kuliah. Ada ustaz bila dia menyampaikan kuliah tu butir perkataan dia tu clear, dia bercakap, kan. Ada setengah tu perkataan dia tu kadang-kadang kita boleh confuse benda apa yang dia nak sebut. Dia macam itulah pelat dia, telor dia, kan, kefasihan bila dia sebut satu-satu perkataan. Sama macam imam bila jadi imam semayang, setengah orang bila dia sebut ayat Quran tu, dia baca ayat Quran tu, kita dengar kefasihan dia, makhraj dia, apa semua tu tepat, kan. Setengah orang tenggelam timbul, kadang-kadang huruf dia sebut tu pun kita dah confuse dia sebut apa. Jadi manusia ni dia berbeza, kan, antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi ulama berbeza pendapat tentang apa yang dimaksudkan oleh Fir'aun bila Allah Ta'ala cerita tentang benda yang Fir'aun sebut itu. Jadi bila dia kata
afala tubsirun, tidakkah kamu semua melihat kebesaran dan kerajaan yang aku miliki, sedangkan Nabi Musa dan pengikut dia adalah terdiri di kalangan orang yang fakir, orang yang lemah. Ini kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Nabi Musa fakir, miskin. Sebab tu bila kita tengok Allah Ta'ala dia takdirkan hamba dia ni, kita kadang-kadang kita tak faham. Ini benda yang kita pernah sebut sebelum ini, kan? Pasal apa tak bagi kekayaan kepada Nabi Musa? Patut bagilah kaya dekat Nabi Musa, bagi lawan cukup-cukup dengan Firaun. Baru buku bertemu dengan ruas. Kan? Ni Firaun menguasai kerajaan. Nabi ni pula fakir. Hak ni yang kita tak faham. Tapi Allah, tuan-tuan, bila dia buat macam tu, kita kena terima. Bila kita miskin, kita duduk di Penang ni, tuan-tuan, bila kita miskin, perniagaan kita tak memberangsangkan, pendapatan kita tak banyak dan sebagainya, jawatan kita rendah, kita jangan duk kecewa sangat. Sebab itulah juga yang Allah Ta'ala buat kepada hamba dia yang jauh lebih dia kasih berbanding dengan kita. Kita dengan Nabi Musa ni, tuan-tuan, langit dengan bumi, tak boleh banding. Kan? Allah Ta'ala jauh lebih kasih Nabi Musa berbanding dengan kita. Pun Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa miskin, fakir bila nak lawan dengan Firaun. Jadi kita pun lagu tu lah, tuan-tuan. Kadang-kadang duit tak berapa nak ada. Tengok kawan kita makan hotel tu dia, kan, buffet, satu kepala 100 lebih. Kita satu kepala 100 lebih sayang duit, tuan-tuan. Anak 4 orang, tu anak 12 tak tahu lagu mana. Kan, anak 4 orang, 5 orang, macam manalah nak pergi masuk hotel makan buffet. Tapi kawan-kawan kita hak lain duit banyak, dia tak kisah pun. Kan, masuk hotel satu kepala 100 lebih makan buffet. Kena 6 orang tak dekat 1000. Tapi dia duit 1000 dia macam duit RM10 kita. Kan? Kita keluar RM10 macam itulah perasaan dia keluar duit 1000. Dia tak rasa apa pun. Kita kadang-kadang kita tak payahlah nak dengki kepada orang yang jauh lebih baik daripada kita. Sebab Allah Ta'ala bagi kebahagiaan tu berbeza. Siapa di kalangan tuan-tuan biasa makan apa daging hak mahal tu? Wagyu. Wagyu. Seketui berapa? Tak tahu. Oh, ni tuan-tuan ni humble semua ni, tawaduk. Tak mau mengaku tu makan daging wagyu. Saya tengok daging wagyu ni, tuan-tuan, saya tak tahulah pengalaman tuan-tuan, sebab saya pun bukan biasa sangat makan daging wagyu ni. Ada hak apa seketui dia tu, kan, dalam 100 lebih pun ada, hak 200 lebih pun ada. Dia tengoklah standard grade mana yang tuan-tuan makan tu, 100 lebih, 200 lebih. Saya pernah tengok satu orang, dia makan daging. Saya kata, daging apa dia makan? Dia kata, ni wagyu, dia kata. Oh, saya dengar wagyu, saya tahu dah. Hak ni yang kata hak mahal ni. Kita pun jeling lah, tuan-tuan. Tengok, jeling tengok tu, kan. Dia makan, tuan-tuan, tak dan separuh, tak habis. Saya tanya dia pasal apa? Tak selera, dia kata. Makan daging hak 200 lebih tu dia tak selera, tuan-tuan. Kita ikan kering tu, kan, tadi saya duk makan ikan kering telur dengan apa, RM5 ya, tuan-tuan, RM5. Habis licin sepinggan tu. Selera kita makan. Nasi kita dengan lauk semua campur dengan ayak, RM5. Yang kawan kita seketui daging saja 200 lebih, dia tak ada selera. Soalan dia, siapa lebih bahagia? Kita yang makan boleh habis pinggan licin tu, ataupun hak kawan ni yang daging seketui tu pun dia tak boleh nak perhabis? Sebab tu kita, bila kita tengok ada orang pada zahirnya lebih daripada kita, janganlah kita duduk dengki dekat dia. Sebab kita belum tahu tahap kebahagiaan dia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, walaupun pada zahirnya dia makan di tempat yang mewah, makanan yang dia makan tu jauh lebih mewah daripada kita dan sebagainya. Baik.
Fir'aun bila dia hina Nabi Musa alaihissalam, dia kata ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin, bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini. Lepas tu bercakap pun tak jelas, perkataan dia hina Nabi Musa alaihissalam. Jadi As-Saddi dia kata apa? Dia kata dia nak bagi tahu dia lebih baik dia lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka para ulama tuan-tuan sekalian membincangkan apa yang dimaksudkan oleh Fir'aun tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Fir'aun bila dia kata macam tu kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka antaranya yang disebut oleh para ulama ialah bagaimana apa yang dimaksudkan itu ialah berkenaan dengan kebolehan Nabi Musa alaihissalam untuk berkata-kata. Maka disitulah berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama Islam, kan, berkenaan dengan apa yang dimaksudkan oleh Fir'aun. Sebahagiannya mengatakan bahawa bila dia kata Nabi Musa ni bercakap tak jelas, sebenarnya dia bohong. Fir'aun tu bohong. Bukan kata Nabi Musa tu gagap, bukan. Bukan sebab Nabi Musa ni bercakap tidak jelas, bukan. Tapi saja je Fir'aun ni dia bohong. Dia buat fitnah kepada Nabi Musa, memperlekehkan Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa tak ada cacat apa pun dari segi lisan dia, lidah dia dalam berkata-kata. Dia fasih sebagaimana kita fasih. Sebab itu pendapat yang kata Nabi Musa tu gagap, dia lebih dhaif. Pendapat itu lebih lemah, kan. Sedangkan sebenarnya dialah, yakni Fir'aun lah yang hina, yang lebih hina berbanding dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa? Dari segi penampilan lebih Nabi Musa, dari segi akhlak lebih mulia Nabi Musa, dari segi agama sementelah lagi lebih lagi mulia Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ibn Kathir menegaskan lagi, dia kata apa yang diucapkan oleh Fir'aun itu hanyalah benda yang direka-reka oleh Fir'aun, yang diciptakan oleh Fir'aun. Walaupun ada pendapat yang kata bahawa Nabi Musa tercedera lidah dia. Ada pendapat yang kata gitu, lidah dia tercedera sebab dia pernah kunyah bara api, kan, bara api. Tetapi dia telah memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyembuhkan lidah dia dan supaya manusia dapat faham perkataan dia. Dan buktinya para mufassirun mengatakan bahawa kita boleh cek dalam surah Taha ayat 36. Surah Taha ayat 36 yang mana Allah Ta'ala kata qala qad utita su'laka ya Musa, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Jadi bila Allah Ta'ala perkenankan permintaan Nabi Musa untuk menyembuhkan lidah dia yang tercedera dan untuk bagi faham kepada orang ramai setiap butir perkataan yang dia cakap, maka para mufassirun mengatakan bahawa Nabi Musa tidak ada masalah dari segi pertuturan. Tak ada masalah dari segi pertuturan. Sebab ia telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini antara pendapat Al-Hasanul Basri sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala. Fir'aun ni tuan-tuan akhirnya dia jadi apa? Kan? Fir'aun ni akhirnya dia jadi apa? Ada setengah orang mengatakan bahawa Fir'aun ni dia sempat bertaubat kepada Allah. Ada pendapat yang kata lagu tu, tapi pendapat itu adalah pendapat yang tidak benar, kan? Pendapat yang tidak sahih. Pendapat yang mengatakan bahawa dia sempat bertaubat itu tidak benar. Dan kita tahu bahawa Fir'aun ni dia mengaku sampai tahap dia kata dia ni Tuhan. Dia kata apa? Faqala
ana rabbukumul a'la. Dia kata akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, dia kata. Firaun kata. Jadi benda yang dilakukan oleh Firaun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ulama yang kata dia sempat beriman. Tapi pendapat ni pendapat yang tidak boleh dipertahankan. Sebab apa ada ulama yang kata dia sempat beriman? Sebab dalam surah Yunus ayat 90 Allah Ta'ala cerita kejadian itu. Kejadian macam mana dia hambat Nabi Musa, lepas tu laut terbelah, dia kejar Nabi Musa, lepas tu dia ditenggelamkan oleh Allah. Masa kecoh kena tenggelam tu, sebelum dia mati, pada masa itulah dia beriman kepada Allah. Jadi itu disebut dalam surah Yunus ayat 90. Allah Ta'ala mengkisahkan cerita ini kepada kita. Wajawazna bi bani Israil al-bahra فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah. Allah Ta'ala menceritakan kisah macam mana Fir'aun hambat Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian Allah Ta'ala cerita macam mana Fir'aun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman. Firaun dengan tentera dia hambat. Dia hambat tujuan dia apa? Untuk melakukan kezaliman ke atas Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Betul. Memang sungguh Fir'aun kata lagu tu. Fir'aun kata apa? Allah Ta'ala cerita dalam surah Yunus ayat 90. Bila Fir'aun hampir tenggelam, pada saat cemas tu, dia kata, aku percaya. Dia kata, aku amantu. Dia kata, amantu, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dia kata, dan aku adalah di kalangan orang yang berserah diri. Disebut, memang sebut, wa ana minal muslimin, aku di kalangan orang Islam, orang yang menyerahkan diri menurut perintah. Memang disebut, dan ini disebut oleh Quran. Cuma Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa walaupun benar Fir'aun membuat pengakuan itu, tapi itu tidak memberi sebarang faedah kepada dia, tak bagi manfaat pun kepada dia. Sebab taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala syaratnya ialah sebelum datangnya balasan daripada Allah. Masa balasan tu datang, baru nak taubat, maka taubat itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa tengah kecoh, azab tu turun, masa tu baru nak taubat, tak diterima oleh Allah. Tuan-tuan tengok the earthquake, gempa bumi Turki dengan Syria. Tuan-tuan tengok angka beribu-ribu duk naik angka kematian. Macam mana bangunan tu boleh runtuh macam tu. Kalau tengah kecoh masa tu, baru nak taubat kepada Allah, tak ada guna. Tuan-tuan, kita nak taubat sekarang. Masa belum jadi apa-apa kepada kita, sekarang kita taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menyesal kesalahan yang kita buat dan sebagainya. Kita azam nak perbaiki diri kita sekarang. Jangan tunggu masa bangunan runtuh baru kita nak taubat kepada Allah. No way. Kan, siapa yang taubat macam tu, dia akan jadi macam Fir'aun. Sungguh Allah Ta'ala cerita dalam Quran dan diulas oleh para mufassirun, termasuk oleh Imam Qurtubi, macam mana apa yang diucapkan oleh Fir'aun itu tak ada guna. Dan berkata Al-Maraghi dalam tafsirnya, dia kata walaupun Fir'aun menyebut taubat itu, disebutlah kan dia beriman kepada Allah, tapi pada waktu itu, waktu taubat telah pun terhenti, maka ungkapan keimanan dia tidak lagi memberi kesan.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dia tuan-tuan? Bukti dia ayat yang lain dalam surah Yunus ayat 91, Allah Taala kata al-an, Allah Taala kata al-an, now, sekarang. Allah Taala kata apa? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu nak beriman. Masa tengah kecoh air laut nak lemaskan kamu, nak tenggelamkan kamu, baru kamu nak beriman. Padahal sesungguhnya dulu kamu kufur, derhaka, dan kamu menjadi golongan yang melakukan kerosakan atas muka bumi, mufsidin. Tak ada guna, tuan-tuan, masa tu. Maka Al-Imam Al-Qurtubi dia bawalah banyak beberapa pendapat-pendapat berkenaan dengan peristiwa yang berlaku kepada Fir'aun pada masa itu. Termasuk surah Ghafir ayat 46. Allah Ta'ala cerita tentang azab seksa api neraka kepada Fir'aun dan pengikut Fir'aun. Itu bukti yang Fir'aun memang diseksa di hari akhirat. Itu bukti taubat Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya surah Ghafir ayat 46, Allah Ta'ala kata an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka ditunjukkan, didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Masa di alam barzakh, alam kubur tu ditunjuk tempat mereka dalam neraka. Hak ni kita tak mau. Na'udzubillah min zalik. Kita minta kepada Allah, bila kita mati nanti tuan-tuan, saya tuan-tuan, kita melangkah ke alam barzakh, kita nak supaya yang Allah Ta'ala tunjuk dekat kita ialah pintu syurga yang dibukakan kepada kita. Kita nampak tempat duduk kita dalam syurga itu. Kan kita tak mau jadi macam Fir'aun dan pengikut dia. Alam barzakh ditunjuk dah bahang api neraka dia. Pagi pun tunjuk, petang pun tunjuk. Itu antara azab yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Fir'aun dan pengikut dia. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Pada hari berlakunya kiamat diperintahkan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Jadi itu dalil di sisi para ulama untuk mengatakan bahawa pendapat yang kata Fir'aun last minute dia beriman kepada Allah dan dia orang Islam, dia masuk syurga, pendapat itu tidak benar. Pendapat itu tidak benar. Sebab ayat-ayat Quran yang kita baca ini menunjukkan bahawa Fir'aun memang dihumbankan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Baik, sidang hadirin mukminin, ayat yang kita baca ini sebagaimana yang disebut, yang diberikan sebagai contoh oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dia kata perkataan lama itu tujuan dia nak cerita ganjaran, kan, balasan. Dia ganjaran balasan itu tuan, dia ada dua, kan? Dia ada dua. Kalau kita buat benda baik, kita dapat pahala, dapat nikmat daripada Allah. Kalau kita buat benda jahat, balasan dia ialah benda-benda buruk. Atas dunia benda buruk, di hari akhirat pun benda buruk, kan? Azab yang macam mana, kan? Macam-macam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Maka para ulama tuan-tuan bila membincangkan, menceritakan, menghuraikan tentang balasan, bentuk balasan yang Allah Ta'ala sediakan kepada hamba dia, mereka mengatakan ada satu kaedah dalam memperjelaskan kepada kita tentang macam mana balasan itu disediakan oleh Allah Ta'ala. Maka antara kaedah ataupun maxim yang ditetapkan oleh para ulama ialah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan daripada Allah Ta'ala itu dia sesuai dengan perbuatan kita. Bila kita buat satu benda, balasan Allah tu memang sesuai.
Allah Ta'ala tak zalim, Allah Ta'ala maha adil, maka dia balas tepat sebagaimana apa yang kita lakukan, sama ada kita buat benda baik ataupun benda buruk. Imam Ibn Qayyim, tuan-tuan, dia kata bila menceritakan tentang kaedah ini, tapi dalam kitab kita ni tak adalah, di tempat lain dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim. Dia kata apa? Qalu wa qad dallal kitab was sunnah fi akthar min mi'ati mawdi' ala anna al jazaa'a min jinsil amal fil khairi wasyarr kama qala ta'ala jazaa'an wifaqa. Dia kata para ulama ni berpendapat bahawa Quran dan sunnah telah menunjukkan lebih daripada 100 dalil. Dalil pasal balasan Allah ni lebih daripada 100 yang memperjelaskan kepada kita bahawa balasan daripada Allah adalah sama, bergantung melihat kepada perbuatan kita, sama ada kita buat benda baik atau benda jahat. Dia kata contohnya ialah jazaa'an wifaqa. Allah Ta'ala kata sebagai balasan yang setimpal, maksudnya sesuai dengan amal perbuatan mereka, kan? Apa dia contoh, kan? Apa dia contoh? Contohnya, tuan-tuan sekalian, yang disyarahkan oleh para ulama, mereka kata bahawa konsep balasan dalam Islam ni dia tak sama dengan apa yang dipanggil sebagai karma yang diimani oleh penganut agama lain. Sebab tu kita bila kita kata hukum karma, yang apa penyanyi Wings, kan, Awi Awi yang duk menyanyi apa hukum karma ke apa, saya tak tahulah lagu tu, kan. Ni pura-pura tak tahu, nanti cerita nampak tahu sangat tak boleh juga, kan. Orang kata ustaz ni apa tahu semua tajuk-tajuk lagu, tapi betul saya tak ingat lah apa hukum karma, macam tu lah lebih kurang. Awi Wings duk menyanyi. Orang tanya, dalam Islam ni ada hukum karma ataupun tidak? Jadi itu yang dibincangkan oleh para ulama. Bila sebut hukum karma, maksud dia apa? Bila kita kata buat baik, kan, dibalas baik, kan, buat jahat dibalas jahat juga. Jadi adakah maksud itu bagaimana? Jadi ini dihuraikan oleh para ulama. Mereka kata apa? Para ulama kata apa? Bila kita sebut al-jazaa'u min jinsil amal, nak banding dengan hukum karma yang dipercayai oleh sebahagian pengikut agama yang tertentu, maka dia kata kita perlu melihat definisi hukum karma. Bila kita kata hukum karma tu, kita faham apa? Baik. Contoh, apabila orang kata kalau kita buat jahat, na'udzubillah, ni tapi sekadar contoh, katalah kita sebagai satu orang lelaki, kita pergi berzina dengan satu orang perempuan, na'udzubillah, tapi contoh, kan? Jangan buat lagu tu, jangan pergi berzina dengan perempuan lain, nanti Allah Ta'ala balas lelaki lain berzina dengan anak hang pula. Tu kalau itu yang dimaksudkan sebagai hukum karma, maka yang tu tidak berlaku dalam agama kita. Agama kita dia bukan macam tu. Bukan kata bila kita buat jahat pada orang, nanti orang buat jahat kepada anak cucu kita. Tak, bukan lagu tu, tuan-tuan. Bukan lagu tu. Al-jazaa'u min jinsil amal, dia bukan lagu tu. Kita tak boleh kata nanti bila kita buat benda tak elok kepada satu orang, nanti keturunan kita sampai anak cucu kita akan susah. Bukan macam tu. Baik. Itu tidak termasuk dalam perkataan al-jazaa'u, tidak termasuk dalam kaedah al-jazaa'u min jinsil amal. Sebab apa? Sebab setiap orang dia menanggung dosa dia sendiri. Anak dia takkan tanggung dosa ayah dia. Keturunan kita 6-7 keturunan ke bawah takkan menanggung dosa yang dilakukan oleh datuk nenek moyang dia dulu dah. Dia takkan tanggung. Jadi kalau itu yang dimaksudkan sebagai hukum karma, maka dalam agama Islam tidak ada hukum karma sebagaimana yang dipahami seperti itu. Ataupun reincarnation, kan? Siapa buat jahat, nanti dia dihidupkan semula jadi binatang yang hina dan sebagainya. Dan itu tak ada. Itu disebut sebagai khurafat, kan? Benda-benda khurafat. Maka apa yang ada, tuan-tuan sekalian,
Dia ada beberapa contoh yang diberikan oleh para ulama. Dia ada satu kisah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat cerita Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ni, tuan-tuan, kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, dia kata hampir ijma' di kalangan para ulama mengatakan Hajjaj adalah seorang pemimpin Islam yang fasik. Itu pendapat almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Cuma saya ada tengoklah tahun lepas ke 2 tahun lepas satu kuliah oleh Al-Fadil Maulana Asri, kan, Maulana Asri, dia kata bahawa dia tak setuju Hajjaj dianggap sebagai seorang yang fasik. Bagi dia semua cerita-cerita buruk adalah Hajjaj adalah riwayat-riwayat yang dhaif, yang tak boleh dipertahankan. Jadi itu pendapat Maulana Asri Yusuf, Kelantan. Dia kata bagi dia Hajjaj seorang pemimpin yang baik, cerita-cerita buruk dia adalah direka oleh musuh-musuh Islam. Alasan Maulana sebab dia kata Hajjaj banyak bagi sumbangan kepada pemodenan penulisan Quran. Maka cerita buruk Hajjaj adalah direka satu strategi jahat oleh musuh-musuh Islam. Itu pendapat dia lah. Tapi kalau di sisi Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, dia kata Hajjaj diakui sebagai pemimpin Islam yang fasik oleh hampir ijma', dia kata. Kalau tidak ijma' pun dia kata hampir ijma' di kalangan para ulama Islam. Baik, tak apalah, itu selingan, tuan-tuan. Cuma cerita Hajjaj ini dia berlaku sebagaimana yang kita tahu, ramai ulama-ulama Islam menceritakan kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj. Jadi antara tokoh yang dia bunuh adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, kita mengaji tafsir, tuan tak akan jumpa nama Sa'id bin Jubair. Dia ni seorang tabi'in. Sa'id bin Jubair ni seorang tabi'in. Masa dia nak bunuh, dia nak hukum bunuh Sa'id bin Jubair, Hajjaj kata apa kepada Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair ni tabi'in, tuan-tuan, tabi'in. Tapi tabi'in pun dia bunuh. Dia kata apa? Dia kata ikhtar ayya qitlah. Dia kata turidu an aqtulak. Hajjaj kata dekat Sa'id bin Jubair, dia kata pilih, hang nak mati cara macam mana, hang pilih. Dia kata hang pilih supaya aku boleh bunuh mengikut cara yang kau pilih. Tu tengok dia punya Jadi bila dia kata gitu, Sa'id bin Jubair ni, tuan-tuan, dia ni di antara kibar tabi'in, tokoh tabi'in. Sa'id bin Jubair di antara tokoh dalam bidang tafsir. Sebab tu saya sebut tadi, bila tuan-tuan mengaji tafsir, tuan-tuan akan jumpa banyak kali nama Sa'id bin Jubair. Mesti jumpa nama Sa'id bin Jubair. Tuan-tuan mengaji tafsir, tuan-tuan tak pernah jumpa nama Sa'id bin Jubair, seolah-olah tuan-tuan bawa kereta tak pernah jumpa nama Toyota. Lagu tu. Bawa kereta dah 20 tahun tapi tak tahu ada kereta nama Toyota. Oh, pelik lah, tuan-tuan. Tuan-tuan bawa kereta tak pernah jumpa nama Toyota, makna tuan-tuan bawa satu kereta dalam rumah. Tak pernah keluar atas jalan raya. Kalau tuan-tuan bawa kereta keluar atas jalan raya, naik pergi seberang, naik Penang Bridge apa semua, mesti jumpalah kereta jenama Toyota. Sebagai contohlah Honda, sebagai contoh. Macam itulah Sa'id bin Jubair. Tuan-tuan mengaji tafsir, tuan-tuan mesti jumpa nama Sa'id bin Jubair. Baik. Jadi apa respon Sa'id bin Jubair bila Hajjaj kata lagu tu, hang pilih, hang nak mati cara macam mana supaya aku bunuh hang dengan cara yang hang pilih. Oh, dia kata gitu dekat Sa'id bin Jubair. Lalu jawapan daripada Sa'id bin Jubair menepati kaedah yang kita mengaji malam ni, yang kata al-jaza'u min jinsil amal. Dia jawab tu selari dengan kaedah yang kita mengaji ni. Balasan tu sesuai dengan apa yang hang buat. Apa kata Sa'id bin Jubair? Dia kata ikhtar li nafsik
Ya Hajjaj. Dia kata, pilih. Dia kata. Sa'id bin Jubair kata dekat Hajjaj, hang pilih untuk diri hang sendiri. Dia kata, wahai Hajjaj. Dia kata, fa wallahi. Dia kata, demi Allah, ma taqtuluni qatlah. Engkau tidak akan membunuh aku dengan satu kaedah pembunuhan, illa qataltuka qatlatan fil akhirah, melainkan, dia kata, melainkan aku juga akan membunuh engkau dengan satu cara kematian di hari akhirat nanti. Maksud dia nak kata, kalau hang pilih sendiri. Mula-mula Hajjaj suruh Sa'id bin Jubair pilih cara nak mati macam mana. Lepas tu Sa'id bin Jubair pulang balik dekat Hajjaj. Dia kata, hang pilih macam mana hang akan dihukum di hari akhirat nanti. Dia nak kata gitu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita mengaji dah kan, kambing yang tidak bertanduk akan diberi peluang kisos terhadap kambing bertanduk yang pergi tanduk dia. Lagu tu. Tu kambing tu, binatang tu, hak tak ada taklif apa-apa, yang tidak dipertanggungjawabkan dengan apa-apa tanggungjawab pun, Allah Ta'ala bagi peluang kisos. Apatah lagi manusia macam kita yang ada taklif, yang ada bebanan tanggungjawab syariat daripada Allah. Maka siapa yang bunuh orang atas dunia, Allah Ta'ala akan bagi peluang mangsa dia di hari akhirat, bunuh dia balik. Dan bunuh di hari akhirat, cerita dia lain tuan-tuan. Benda yang semua orang tak mau. Kalau boleh kita nak selesai, bagi selesai atas dunia, kalau boleh. Sebab kita tak mau balasan hari akhirat tu, kita tak mau. Jadi Sa'id bin Jubair kata, engkau yang pilih. Sebab apa? Sebab aku juga akan membunuh engkau dengan satu cara kematian di hari akhirat nanti. Jadi itu contoh kan yang diambil daripada kisah antara Sa'id bin Jubair dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala. Macam yang kita mengaji sebelum ni lah kan, Allah Ta'ala hukum Yahudi kaum hari Sabtu tu. Sebab apa jadi monyet? Ataupun orang kata kera. Pasal apa jadi monyet ataupun kera? Ini dibahaskan oleh para ulama. Antaranya mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan sebab orang Yahudi ni, dia suka sangat berbangga dengan keturunan dia, dengan nenek moyang dia. Jadi bila mereka berbangga sangat dengan nenek moyang dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cerita macam mana nenek moyang dia tu bukan semuanya hebat. Mana kita nak berbangga ni pun patut-patut. Sebab ada cerita hitam berkaitan dengan nenek moyang orang Yahudi ni, sehingga mereka ditukar menjadi monyet ataupun kera. Baik. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tukar kaum hari Sabtu ni jadi monyet. Pasal apa? Sebagai ulama bincanglah, hikmah ni Allah Ta'ala saja yang tahu. Cuma para ulama cuba menggali apakah rahsia Allah Ta'ala tukar kaum Yahudi hari Sabtu tu jadi monyet. Tak jadi buaya ke, tak jadi babi ke, tak jadi ular ke. Kenapa monyet? Kenapa monyet dan bukannya bentuk binatang yang lain? Sebahagian ulama mengatakan bahawa kerana jenayah yang dilakukan oleh Yahudi itu sendiri. Dia buat benda tu, benda haram, tapi nampak macam halal. Benda ni nampak lebih kurang. Apa dia? Allah Ta'ala haramkan tangkap ikan hari Sabtu. Dia pergi buat perangkap, gali lubang apa semua tu hari Jumaat. Hari Sabtu dia tak buat apa-apa. Dia kata kami tak tangkap, dia kata. Tapi hari Ahad dia pergi collect hasil daripada ikan yang masuk dalam perangkap. Nampak macam halal.
nampak macam tidak langgar hukum Allah, tapi sebenarnya mereka mempermainkan hukum Allah Ta'ala. Maka sebagian ulama mengatakan bahawa oleh sebab itulah mereka ditukar jadi monyet. Pasal apa? Sebab monyet ni dia nampak macam manusia, tapi dia tak serupa manusia. Maka dengan sebab jenayah yang mereka buat nampak macam halal, tapi sebenarnya haram, maka Allah Ta'ala tukar mereka kepada binatang yang macam manusia, tapi bukan macam manusia. Itu antara bentuk hukuman Allah kepada kaum Yahudi. Azan. Baik, kita bagi peluang azan. Sidang hadirin mukminin, satu lagi contoh balasan Allah Ta'ala kenakan kepada orang yang melakukan dosa. Contohnya orang sombong. Kan? Bagaimana Allah Ta'ala balas orang yang sombong? Maka di hari akhirat nanti, tuan-tuan, bila semua dikumpulkan dan dibangkitkan dari kubur, Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-7, khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Pandangan mereka tertunduk. Yang sombong ni, orang sombong, tuan-tuan, cara dia bercakap dengan kita pun kita nampak dah sombong. Tapi hari akhirat dia jadi terbalik. Dia tak berani angkat muka dah. Dia akan tunduk. Bila mereka keluar dari kubur, mereka ni seakan-akan belalang yang berterbangan. Macam mana, tuan-tuan? Sombong, angkuh,
Atas dunia dialah segala-galanya, lebih daripada orang. Orang lain ni tak perlu pun. Dia pandang kita ni kerdil, kecil je. Dia rasa dialah segala-galanya. Tapi hari akhirat nanti Allah Ta'ala jadikan dia ni keluar daripada kubur ni seolah-olah belalang yang berterbangan. Pasal apa belalang? Nak bagi tahu, bila mereka ni keluar dari kubur macam belalang, maknanya hak cerita dia orang hebat sangat, besar sangat, di hari akhirat dia jadi kecil. Maka dia akan dipijak oleh segala haiwan dan manusia di hari akhirat nanti. Tu orang yang sombong ni dia akan jadi mengecil, dia jadi macam belalang. Itu yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Dan Nabi pula cerita dalam hadis, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah. Nabi kata orang yang sombong pada hari kiamat, dia bangkit macam mana? Dia bangkit macam Nabi kata amsala dzarri fi suratir rijal yaghshahumudz dhull min kulli makan. Mereka ni bangkit hari kiamat, ukuran dia macam semut, kecil je, macam semut. Lepas tu penghinaan meliputi mereka dari segala arah. Pi ikut mana? Depan, belakang, kanan, kiri, semua tu penuh dengan penghinaan. Itu cara Allah Ta'ala hukum manusia yang sombong atas dunia. Sombong ni tuan-tuan, dia bukan ada pada orang kaya je. Sombong ni dia bukan hanya ada pada Tan Sri, Datuk Sri je. Dia bukan hanya berlaku kepada orang yang pangkat tinggi saja. Sombong ni juga dia boleh berlaku pada orang miskin, pada orang kampung, orang yang tak ada pangkat atau pangkat rendah. Bukan kata dia berlaku dekat orang kaya, pangkat tinggi saja, tak. Dia boleh berlaku pada siapa-siapa pun. Hatta orang yang tak ada pangkat pun boleh sombong. Tuan-tuan tengok. Saya bukan nak hina siapa-siapa. Kita kata kalau Tan Sri, orang pangkat tinggi sombong, kita kata sebab pangkat dia tinggi, sebab dia sombong. Orang kaya dia sombong. Pasal apa? Sebab dia pandu kenderaan mewah. Tapi ada orang tuan-tuan, pangkat rendah je, jaga kaunter, tapi cara sembang tu, cara dia cakap, cara dia bagi arahan dekat kita suruh isi borang tu, macam dia tu pangkat paling tinggi di jabatan tu. Padahalnya jaga kaunter je, tapi cara cakap, cara dia tengok kita tu macam dia tertinggi sangat pangkat. Ni perangnya orang panggil Little Napoleon. Little Napoleon. Sebab apa Little Napoleon? Napoleon tu kan Maharaja Perancis. Oh, dia general mengetuai tentera apa semua, hebat. Tapi dia ni little, kecil. Napoleon kecil, belagak, pangkat sikit je tapi belagak. Ni kadang-kadang kerja pejabat kerajaan, pangkat rendah tapi belagak. Kerja pejabat agama, pejabat agama pula dah. Dah. Hak tu tarik balik. Kan? Tapi nak ceritanya tak kira lah pejabat agama ke, pejabat kesihatan ke, hospital ke, pangkat tak ada, kecil je. Tapi dia punya arahan tu dahsyat. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, janganlah sombong. Sebab apa? Bila kita sombong, di hari akhirat kelak, habis kita macam semut. Allah Ta'ala buat kita macam semut. Jadi kita ni kena hormat orang, kan? Kena pandai hormat orang, muliakan orang, kan? Tunjuk respect sesama Islam, kan? Sesama warga Malaysia, tunjuk kita hormat kepada semua orang. Walaupun dia tu pakcik tua, orang kampung dan sebagainya, hormat. Kita kena hormat. Itu ajaran agama kita. Samalah juga siapa-siapa yang buat perkara-perkara lain, semua itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Setakat itu sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan sedikit ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.